Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebuah peristiwa yang luar biasa telah berlaku. Puan, adakah benar di negara ini, dengan hanya memulas kepala pipe air bersih akan keluar tanpa henti? Soalan itu diajukan kepada saya dengan suara yang bergetar oleh Joseph Kitet, seorang jurutera yang telah menghabiskan 15 tahun terakhir hidupnya menggali perigi di kawasan utara Kenya yang dilanda kemarau. Ini adalah peristiwa yang berlaku apabila 10 orang juru teknik yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggali perigi demi penduduk kampung yang terpaksa berjalan sejauh 50 km untuk mendapatkan 1 liter air, akhirnya terdampar di Kuala Lumpur selama 3 hari akibat kesilapan jadwal penerbangan persidangan antarabangsa. Tahukah Anda semua? Fakta yang mengejutkan ini. Insan-insan yang bekerja dalam persekitaran yang begitu getir, di mana setitis air menentukan hidup dan mati seluruh kampung, telah menangis tersak-esak di sebuah spa mewah di Malaysia. Mereka hampir pengsan melihat air yang mengalir dari pipe di hotel, dan terdiam apabila melihat betapa murahnya harga air mineral yang dijual di kedai serbaneka. Mereka mengajar kami, melalui pengalaman mereka sendiri, betapa ajaibnya nikmat kelimpahan air yang sering kita anggap biasa. Air yang keluar dari kepala pipe ini dalam sehari lebih banyak daripada air yang keluar dari perigi yang kami gali dalam setahun. Kata-kata ini, yang diucapkan sambil mengalirkan air mata oleh Samuel Muang, seorang penggali perigi berusia 35 tahun, menusuk kalbu saya yang pada ketika itu bertugas sebagai penterjemah mereka. Apakah harapan yang mereka temui di Malaysia, mereka yang telah berjuang tanpa henti menentang kekurangan air? Hari ini, saya akan menceritakan kisah 3 hari yang penuh keajaiban yang dialami oleh wira-wira moden ini yang berjuang untuk mengembalikan air pemberi kehidupan ke bumi Afrika di negara yang melimpah dengan air Malaysia. Saya pasti Anda semua juga akan merasakan satu penghargaan yang baru terhadap air yang mengalir dari pipe Anda. Sebelum kita bermula, jika Anda tidak keberatan, saya amat menghargai jika Anda dapat memberikan like dan melanggan saluran ini. Sokongan Anda akan menjadi pendorong yang hebat untuk kami menyampaikan lebih banyak lagi kisah yang menyentuh hati seperti ini kepada lebih ramai orang. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Dr. Noraini Majid dan saya bekerja sebagai perunding pembangunan antarabangsa dalam bidang pembangunan sumber air. Selama 25 tahun, saya telah menyokong projek penggalian perigi di pelbagai kawasan yang kekurangan air di seluruh dunia. Namun, pengalaman selama 3 hari di Kuala Lumpur pada bulan Oktober tahun lalu merupakan peristiwa yang paling mengharukan dalam hidup saya. Pada hari itu, saya bertugas sebagai penterjemah untuk 10 orang juru teknik penggali perigi dari wilayah Turkana, Utara Kenya. Mereka sepatutnya terbang terus dari Nairobi ke Geneva untuk menghadiri persidangan antarabangsa pembangunan sumber air Afrika Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walau bagaimanapun, akibat kesilapan tempahan penerbangan, mereka terpaksa melalui Kuala Lumpur, dan kelewatan penerbangan sambungan menyebabkan mereka terkandas selama 3 hari tanpa dirancang. Wilayah Turkana, tempat para juru teknik ini bekerja, adalah salah satu kawasan yang paling teruk terjejas oleh krisis air di dunia. Purata hujan tahunan di sana hanyalah 2.000 mm, kurang daripada 1/8 purata di Kuala Lumpur. Sumber air terdekat memerlukan perjalanan berjalan kaki selama 6 jam sehala. Realiti kejam di sana menyaksikan wanita dan kanak-kanak menjunjung bekas air seberat 20 liter di atas kepala mereka. Ketua pasukan, Joseph Kitet, adalah seorang lelaki yang setelah menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan awam di Universiti Nairobi, telah mengabdikan hidupnya selama 15 tahun untuk menggali perigi di wilayah ini. Beliau telah berjaya menggali lebih daripada 150 buah perigi, membekalkan air bersih kepada lebih 50.000 penduduk kampung. Namun, akibat kemarau, paras air bawah tanah semakin menurun setiap tahun, memaksa mereka untuk menggali perigi yang lebih dalam. Samuel Muang, seorang artisan penggali perigi, menggabungkan teknik penggalian tradisional yang diwarisi daripada bapanya dengan jentera moden. Beliau memiliki kemahiran untuk pasti menemui air walaupun dalam keadaan geologi yang sukar. Perigi yang digalinya digelar perigi ajaib kerana mampu mengeluarkan mata air jernih di tempat yang dikatakan mustahil. Grace Wanjiku, seorang juru teknik kualiti air, adalah salah seorang daripada segelintir juru teknik wanita di Kenya. Beliau bertanggung jawab untuk menguji keselamatan air yang digali, memastikan kualitinya selamat untuk diminum oleh penduduk kampung. Misinya adalah untuk melindungi penduduk kampung daripada penyakit bawaan air yang tercemar.
Kebanyakan juru teknik ini tidak pernah seumur hidup mereka melihat air keluar dari pipe. Di kampung halaman mereka, air adalah sesuatu yang perlu dipam dari perut bumi atau diangkut dari tempat yang jauh. Untuk mendapatkan 1 liter air, mereka perlu berjam-jam, dan air itu sendiri begitu berharga sehingga hanya digunakan untuk minum. Pada malam 20 Oktober, sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, para juru teknik ini dikejutkan oleh tandas di lapangan terbang. Apabila kepala pipe dipulas, air mengalir keluar dengan deras, dan air itu jernih dan bersih. Joseph bertanya kepada saya, adakah air ini benar-benar boleh diminum? Apabila saya menjawab, ya, air pipe di Malaysia adalah antara yang paling selamat di dunia, riak wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Di kampung kami, air dari perigi pun perlu dimasak dahulu sebelum diminum. Tetapi air ini boleh terus diminum. Di dalam bas menuju ke hotel, para juru teknik terpesona dengan pemandangan malam Kuala Lumpur. Apabila saya menjelaskan bahawa deretan lampu yang tidak terkira banyaknya di sepanjang lebuh raya itu, setiap satunya mewakili sebuah rumah yang mempunyai akses mudah kepada bekalan air dan elektrik, mereka terdiam 1000 bahasa. Adakah itu bermakna setiap bangunan yang bercahaya itu mempunyai pipe air? Tanya Samuel dengan penuh kehairanan. Betul. Dan dari setiap pipe itu, keluarlah air yang bersih, jawab saya. Suasana di dalam bas menjadi sepi. Apabila kami tiba di hotel di Bukit Bintang dan mereka diiringi ke bilik masing-masing, kejutan pertama yang sebenar berlaku. Sebaik sahaja Grace memulas kepala pipe di sinki, dia terduduk melihat air yang mengalir deras. Saya tak percaya. Sebanyak ini air keluar hanya dengan memulas pipe? Dengan tangan yang terketar-ketar, dia menadah air itu, dan dengan berhati-hati membawanya ke mulut. Pada saat itu, air mata mula mengalir di pipinya. Air ini, rasanya manis dan sedap. Jauh lebih bersih daripada air perigi yang kami uji. Bagaimana ini semua mungkin? Joseph di bilik sebelah turut mengalami kejutan yang sama. Beliau tergamam bukan sahaja dengan pipe di bilik air, tetapi juga dengan pancuran air panas yang melimpah ruah. Di kampung kami mandi sebulan sekali, hanya dengan mengelap badan menggunakan sebaldi air. Tetapi di sini, kami boleh membersihkan badan dengan air bersih yang sebanyak ini setiap hari. Malam itu, para juru teknik terlalu teruja untuk tidur. Dari bilik hotel, mereka membuat panggilan antara bangsa kepada keluarga di kampung halaman. Panggilan Samuel. Mak, saya berada di sebuah negara yang sukar dipercayai. Hanya dengan memulas pipe, air yang lebih bersih daripada perigi keluar tanpa henti. Malah ada air panas juga. Dari hujung talian, kedengaran suara ibunya yang cemas. Biar betul Samuel, kamu demamkah? Keesokan paginya, mereka bangun awal untuk memeriksa pipe air sekali lagi, seolah-olah mahu memastikan peristiwa semalam bukanlah mimpi. Semasa dalam perjalanan ke restoran untuk sarapan, mereka sekali lagi terkejut melihat sebuah pancuran air hiasan kecil di lobi hotel. Mereka menggunakan air hanya untuk hiasan. Betapa mewahnya, bisik Grace. Di kampung kami, dengan jumlah air yang digunakan oleh pancuran ini dalam sehari, 50 orang boleh hidup selama sebulan. Hitung Joseph. Semasa sarapan, kejutan lain menanti. Gelas di atas meja diisi dengan ais. Ais pun dimasukkan ke dalam minuman. Tanya seorang juru teknik muda, David Otieno, dengan mata yang terbeliak. Ya, di Malaysia, minuman berais adalah perkara biasa, terutamanya pada cuaca panas, saya menjelaskan. Mereka menggelengkan kepala. Di kampung kami, memikirkan tentang tenaga elektrik dan air yang diperlukan untuk membuat ais sudah dianggap satu kemewahan yang melampau. Apatah lagi memasukkannya ke dalam minuman dan membiarkannya cair begitu sahaja. Selepas sarapan, kami mengatur lawatan ke loji rawatan air di Kuala Lumpur. Ini adalah program khas yang diatur serta-merta kerana para juru teknik menunjukkan minat yang mendalam terhadap sistem bekalan air di Malaysia. Setibanya di loji rawatan, mereka terpesona dengan skala fasiliti tersebut. Mereka terdiam melihat betapa besarnya loji yang merawat jutaan tan air dari Sungai Selangor setiap hari dan menukarkannya menjadi air minuman melalui proses rawatan termaju. Luar biasa. Mereka merawat air sungai secara terus untuk dijadikan air minuman, kata Samuel dengan takjub. Di kawasan kami, sungai akan kering sepenuhnya pada musim kemarau. Walaupun pada musim hujan, airnya berlumpur dan tidak boleh diminum, banding Grace. Semasa mendengar penerangan tentang proses rawatan, para juru teknik tekun mencatat nota.
Mereka menunjukkan minat yang mendalam terhadap sistem penapisan berbilang peringkat dan proses pembasmian kuman menggunakan klorin. Kalaulah teknologi ini dapat digunakan di kampung kami, berapa ramai nyawa yang dapat diselamatkan, kata Joseph dengan penuh emosi. Apabila seorang pegawai loji menjelaskan bahawa di Malaysia, setiap rumah mendapat bekalan air selamat dari pipe adalah satu kebiasaan, salah seorang juruteknik mula sebak. Jumlah air yang kami gali seumur hidup kami, fasiliti ini dapat bekalkannya dalam masa 1 jam sahaja. Semasa penerangan tentang sistem pengagihan, mereka terkejut apabila mengetahui rangkaian pipe air sepanjang 40,000 kilometer yang merentasi Kuala Lumpur. Jarak ini bersamaan dengan lilitan bumi. Di kampung kami, air diangkut dari perigi ke setiap rumah menggunakan tenaga manusia. Tetapi di sini, pipe air disambungkan terus ke setiap rumah. Kata David dengan kagum, petang itu, kami melawat sebuah pusat spa mewah di bandar. Ini juga adalah permintaan khas daripada para juru teknik. Mereka ingin merasai sendiri pengalaman orang Malaysia yang menggunakan air yang banyak untuk bermandi. Setibanya di spa, kami disambut mesra oleh seorang penyambut tetamu. Oleh kerana pelanggan asing jarang datang, beliau dengan sabar menerangkan cara-cara menggunakan kemudahan di situ. Riak wajah para juru teknik semasa menanggalkan pakaian di bilik persalinan kelihatan seolah-olah mereka sedang bersiap untuk satu upacara suci. Bagi mereka, membersihkan badan dengan air yang begitu banyak adalah pengalaman pertama dalam hidup. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang mandian, kedengaran suara "oh" yang penuh kekaguman. Pemandangan kolam jacuzzi besar yang dipenuhi air panas dan wap yang berkepul-kepul kelihatan seperti mimpi. Semua ini air untuk mandi sahaja? Tanya Samuel dengan suara yang bergetar. Ya, dan airnya ditukar setiap hari, saya menjelaskan. Mereka terdiam. Ketika mereka mula membersihkan badan, satu momen yang sangat mengharukan berlaku. Di bawah pancuran air panas yang melimpah ruah, seorang demi seorang juru teknik mula menangis. Joseph terduduk dan teresa-esak. Ya Tuhan, adakah kemewahan seperti ini dibenarkan? Penduduk kampung kami hanya mengelap badan dengan secawan air. Grace juga berkata sambil menangis, wanita-wanita di kampung saya berjalan berjam-jam setiap hari untuk mendapatkan air. Tetapi di sini, hanya dengan memulas pipe, air bersih yang sebanyak ini keluar tanpa henti. Seorang juru teknik muda, Peter Odieng, menadah tangan berdoa di bawah pancuran. Nenek moyangku, adakah aku telah tiba di syurga, dikelilingi oleh air yang begitu bersih dan hangat? Perasaan mereka menjadi lebih meluap-luap apabila melangkah masuk ke dalam jacuzzi. Saat bahu mereka terendam di dalam air panas, kesemua juru teknik mula menangis dengan kuat. Tak dapat dipercaya. Seluruh badan diselubungi air panas. Adakah kemewahan seperti ini wujud di dunia? Kata Samuel sambil air matanya berlinangan. Di kampung kami mungkin basah kuyup ditimpa hujan pada musim tengkujuh, tetapi tidak pernah kami diselubungi air sehangat ini. Adakah ini mimpi? Bisik David. Sambil berendam, para juru teknik teringat akan keluarga mereka di kampung. Saya berharap suatu hari nanti dapat memberikan pengalaman ini kepada istri dan anak-anak saya, kata Joseph sambil merenung jauh. Ibu saya selalu sakit pinggang kerana mengangkut air setiap hari. Jika ada air panas seperti ini, betapa leganya dia, kata Peter sambil memejamkan mata. Seorang pelanggan tetap spa, seorang lelaki tempatan yang ramah, menegur mereka. Selamat datang dari jauh. Nikmatilah masa Anda berendam. Kata-kata mesra itu membuatkan para juru teknik lebih terharu. Penduduk Malaysia menikmati kemewahan ini sebagai perkara biasa, namun mereka masih begitu baik kepada kami orang asing, kata Grace dengan penuh kesyukuran. Selepas berendam selama lebih sejam, wajah para juru teknik kelihatan seperti dilahirkan semula. Bukan sahaja badan, malah jiwa kami juga terasa bersih, kata Samuel dengan wajah yang segar. Setelah merasai kemewahan sebegini, apakah yang harus kami bawa pulang ke tanah air? Tanya Joseph dengan riak wajah yang serius. Semasa hendak keluar dari spa, penyambut tetamu memberikan sehelai tuala kecil kepada setiap seorang daripada mereka. Semoga anda semua akan sentiasa mengingati pengalaman mandian di Malaysia setiap kali melihat tuala ini. Dan semoga suatu hari nanti, penduduk negara anda juga dapat menikmati kemudahan seperti ini. Mendengar kata-kata itu, para juru teknik menunduk hormat sebagai tanda terima kasih. Pada waktu senja, kami melawat sebuah taman tasik di pinggir Kuala Lumpur. Para juru teknik ingin melihat sendiri air tasik yang luas. Sebaik sahaja melihat tasik itu, mereka sekali lagi terpegun.
Begitu banyak air yang wujud di satu tempat, kata Daffy dengan riak wajah yang bercampur baur. Tetapi kita tidak boleh meminumnya. Di kampung kami, purata hujan tahunan hanya 200 mm. Tetapi di sini, terdapat air yang tidak terhingga walaupun tidak boleh diminum. Sungguh ironik, kata Samuel sambil berfikir panjang. Di sebuah pancur air minuman awam di taman itu, para juru teknik merasai sekali lagi air pipe Malaysia. Tasik berada betul-betul di sebelah. Tetapi air tawar keluar dari pipe ini. Apakah teknologi di sebaliknya? Tanya Grace dengan penuh minat. Saya menjelaskan tentang teknologi rawatan air. Tetapi apa yang paling mengagumkan mereka adalah sikap orang Malaysia yang tidak membazirkan air walaupun memilikinya dengan banyak. Mereka terharu melihat kanak-kanak yang bermain di taman minum air dari pancur dengan cermat. Walaupun air melimpah, semua orang menghargainya. Inilah kekayaan yang sebenar, kata Joseph sambil mengangguk dalam-dalam. Semasa makan malam, para juru teknik turut belajar tentang budaya pemakanan di Malaysia. Mereka sangat kagum dengan amalan membasuh tangan sebelum makan dan lafaz Bismillah sebagai tanda kesyukuran. Kami juga membasuh tangan sebelum makan, tetapi kami hanya menggunakan sedikit sahaja air yang berharga. Di sini, kami boleh mencuci tangan dengan sempurna menggunakan air yang mencukupi, banding Peter. Rupa-rupanya, ucapan kesyukuran sebelum makan itu turut merangkumi rasa terima kasih terhadap nikmat air, kata Grace dengan penuh pemahaman. Apabila mereka menghirup sup ayam yang dihidangkan di restoran, mereka sekali lagi terkejut. Sup yang jernih dan lazat ini hanya boleh dihasilkan dengan adanya air yang bersih, kata Samuel dengan kagum. Di kampung kami, air untuk memasak juga terhad. Tetapi di sini, mereka boleh menggunakan air berkualiti tinggi untuk memasak tanpa had, kata David dengan nada cemburu. Pada pagi hari kedua, para juru teknik melawat sebuah kedai serbaneka. Di sana, mereka sekali lagi terkejut dengan harga air botol. 500 ml air berharga RM2, kata Joseph dengan riak wajah tidak percaya. Di kampung kami, untuk mendapatkan jumlah air bersih sebanyak ini, kami perlu menggali perigi. Dan di sini, ia boleh dibeli dengan harga 2 sahaja, kata Samuel sambil membuat kira-kira. Yang lebih mengejutkan adalah kepelbagaian jenis air yang dijual. Air mineral, air suling, air berkarbonat, air berperisa pelbagai jenis air tersusun di rak. Air pun ada pelbagai jenis. Bagi kami bersyukur dengan apa jua jenis air yang ada, kata Grace sambil berfikir. Apabila mereka bertanya kepada pekerja kedai tentang perbezaan antara air pipe dan air botol, jawapannya ialah, kedua-duanya selamat, tetapi ramai yang memilih berdasarkan cita rasa. Memilih berdasarkan cita rasa? Adakah kemewahan yang lebih besar daripada ini? Bisik Peter. Pada waktu pagi, mereka berpeluang melawat sebuah rumah keluarga biasa. Ini adalah satu lagi program khas yang diatur dengan kerjasama pihak berkuasa air. Kami melawat rumah Encik Ahmad, sebuah keluarga dengan 4 orang anak, untuk melihat sendiri cara penggunaan air di rumah rakyat Malaysia. Melihat air yang keluar deras dari pipe di dapur, para juru teknik sekali lagi terpegun. Memasak, membasuh pinggan, semuanya menggunakan air pipe yang bersih, kata Grace dengan terharu. Melihat istri Encik Ahmad membasuh sayur-sayuran dengan air pipe memberikan kesan yang mendalam kepada mereka. Di kampung kami, sayur-sayuran dibersihkan dengan menggosoknya dengan pasir. Air terlalu berharga untuk digunakan membasuh sayur, banding Samuel. Kejutan terbesar adalah tandas. Apabila dijelaskan tentang mekanisme tandas pam, para juru teknik terdiam. Dengan jumlah air yang digunakan untuk sekali pam ini, sebuah keluarga 4 orang di kampung kami boleh hidup selama sehari, kata Samuel dengan riak wajah yang serius. Encik Ahmad menunjukkan kepada mereka kepala pancuran jimat air dan amalan lain untuk mengelakkan pembaziran. Walaupun air banyak, mereka tidak membazir. Sikap ini sangat mengagumkan, kata Grace. Anak lelaki Encik Ahmad, yang berada di darjah 5, menunjukkan kepada mereka hasil kajian projek sekolahnya tentang kepentingan air. Saya belajar bahawa ramai orang di dunia sedang menderita akibat kekurangan air, kata budak lelaki itu. Para juru teknik terkejut apabila melihat gambar kampung halaman mereka digunakan dalam bahan kajian itu. Kanak-kanak di Malaysia pun tahu tentang kami, kata Joseph dengan penuh emosi. Pada sebelah petang, kami melawat Menara Kuala Lumpur. Melihat pemandangan bandar raya dari Balai Cerap, para juru teknik sekali lagi terpegun. Setiap bangunan itu disambungkan dengan pipe air. Jutaan orang dapat menggunakan air bersih, kata David sambil merenung. Semasa berehat di restoran di Balai Cerap, para juru teknik sekali lagi menelefon keluarga mereka. Panggilan Samuel.
Ayah, saya berada di sebuah negara seperti syurga. Airnya tidak terhingga, dan semua orang hidup menikmati nikmatnya. Pada waktu senja, kami berjalan-jalan di sepanjang tebing Sungai Klang. Melihat kanak-kanak bermain air di taman di tepi sungai membuatkan para juru teknik tersenyum. Kanak-kanak bermain dengan air. Satu pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di kampung kami, kata Grace dengan gembira. Pada pagi hari terakhir, para juru teknik bangun awal dan meminta untuk melawat spa sekali lagi. Itu adalah pengalaman paling mewah dalam hidup kami. Kami ingin merasainya sekali lagi, kata Joseph dengan bersungguh-sungguh. Di spa pada waktu pagi sambil berendam dengan tenang, para juru teknik mengimbas kembali pengalaman 3 hari mereka. Kami adalah juru teknik penggali perigi. Tetapi apa yang kami pelajari di negara ini bukan sahaja teknologi, tetapi juga semangat kesyukuran terhadap air, kata Samuel. Semasa hendak pulang, penyambut tetamu spa menghadiahkan mereka sehelai tuala kecil. Walaupun selepas pulang ke negara asal, setiap kali melihat tuala ini, ingatlah pengalaman mandian di Malaysia. Tuala ini akan menjadi harta karun kami. Kami akan sampaikan kekayaan air di Malaysia kepada penduduk kampung kami, kata Joseph dengan penuh terima kasih. Semasa mengucapkan selamat tinggal di Kalia, para juru teknik menyampaikan penghargaan mereka kepada saya, Puan Noraini. 3 hari ini telah mengubah hidup kami. Kami kini tahu betapa indahnya jiwa negara yang bernama Malaysia ini, kata Joseph sambil menggenggam tangan saya. Selepas mereka pulang, saya menerima banyak mesej daripada mereka. Laporan daripada Joseph. Sebulan telah berlalu sejak kami kembali dari Malaysia. Kami telah memulakan 5 projek penggalian perigi baru. Dan setakat ini telah berjaya membekalkan air kepada 3 buah kampung. Setengah tahun kemudian, berita gembira tiba. Berkat usaha para juru teknik, 50 buah perigi baru telah digali di wilayah Turkana, memberikan akses air bersih kepada 30,000 penduduk kampung. Setahun kemudian, melalui kerjasama antara kerajaan Malaysia dan Kenya, 1 projek bekalan air berskala besar telah dilancarkan. Projek itu akan menggunakan teknologi rawatan air terkini dari Malaysia, dengan matlamat untuk membekalkan air selamat kepada 100,000 penduduk. Beberapa orang juru teknik juga datang ke Malaysia untuk mempelajari teknologi tempatan. Samuel kini sedang melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang kejuruteraan air di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Kini, di kawasan tempat para juru teknik bekerja, budaya menghargai air mula bercambah. Penduduk kampung mengamalkan cara penggunaan air yang tidak membazir, yang mereka panggil gaya Malaysia. Pengalaman 3 hari itu bukanlah sekadar satu kebetulan. Ia adalah pertemuan antara insan-insan yang memahami nilai air dengan sebuah negara yang tidak pernah lupa untuk bersyukur atas nikmat air. Air dari pipe yang kita anggap biasa, mandian harian yang kita nikmati semua ini, sebenarnya adalah anugerah yang ajaib di mata dunia. Apa yang diajarkan oleh wira-wira yang berjuang menentang kekurangan air ini adalah makna kekayaan yang sebenar. Ia adalah tentang kepentingan untuk tidak menganggap apa yang kita miliki sebagai suatu kebiasaan dan sentiasa memupuk rasa syukur. Kepada Anda semua yang telah mendengar kisah ini, saya pasti malam ini, apabila Anda memulas pipe atau melangkah masuk ke bilik mandi, Anda akan merasakannya dengan satu perasaan syukur yang lebih mendalam. Air mata yang dititiskan oleh para juru teknik yang terus mencipta keajaiban di padang pasir air, apabila berhadapan dengan kelimpahan air di Malaysia, adalah air mata keharuan. Dan air mata itu telah menjadi harapan baru, mengubah kehidupan ramai orang. Terima kasih. Semoga kisah yang mengharukan ini menjadi pencetus untuk kita memupuk rasa syukur terhadap air dan rasa belas kasihan terhadap dunia.